Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ismi Muhammad Zulkifli bin Muhammad Khalid, Raqib Tullab, Sif Khamsah, Sif Tis'ah wa Isnain. InsyaAllah ana saunakishu المادة التساوف المقرر USI 3 1 2 0 3 سأناقش عن الموضوع الاتحادية إن شاء الله. المناقشة خصوصا إلى الأستاذ محمد سيف البحري بن عبد الله إن شاء الله. الاتحاد في التصوف. واعتبار أبو يزيد البسطامي أن الفناء والبقاء تدمير الشعور بالواعي لوجود جسم الإنسان الجسم وعيه متحيدون بإرادة الله لا متحيد بالله. السؤال هو كيف وصل أبو يزيد البسطامي إلى هناك؟ كان يحلف باللقاء ذات مرة مع الله وسألت ربي كيف أصل إلى هناك لك؟ قال الله تعالى أتركي نفسك وجاءك والسفي لدخول العالم الفناء. إذن هناك 4 أشياء نلاحظ ذلك هي جزئية الفناء وهي kat sini kita Abu Yazid ni memandang bahawa fana dan baqa itu adalah satu perasaan yang mana dia bersatu dengan keadaan dengan bersatu dengan iradat Allah Subhanahu Wa Taala, bukannya bersatu dengan Allah, bersatu dengan iradat Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi persoalannya di sini, bagaimana untuk Abu Yazid Al-Bastami ni tadi untuk sampai ke sana. Lepas tu Abu Yazid ni pernah bermimpi bertemu dengan Tuhan dan dia pun bertanya, ya Tuhanku, bagaimana cara untuk aku sampai kepada engkau? Maka Allah pun menjawab, tinggalkan dirimu dan datanglah. Sufi ni untuk masuk ke dalam dunia fana, dia ada 4 perkara yang harus kita perhatikan, yang mana saya akan bentangkan selepas ini insyaAllah. Okey, yang pertama adalah as-sukar. يسبق السكر مراحل الغابية وهي حالة واسطة بين الحب والفناء. السكر لا يتحقق إلا بالعميق حالة الحب عندما ينفتح الخدام على صفات الجمال حتى يبلغ السكر الذي يتسم بخفقان القلب من قلب ينبض وقلب مملوء بالحب الله. مثالا عندما كان البسطامي في حالة السكر نطق بكلمة من فمه سبحانه. Okey, baik. As-sukar ni adalah satu fasa keadaan yang mana dia adalah wasitah bainal hub wal fana, adalah antara hub dengan fana. As-sukar ni dia tak boleh dicapai kecuali orang yang dalam keadaan yang mencintai, ataupun mawajid. Okey. Di situ dibukakan keindahan sehingga as-sukar itu tercapai, yang ditandai dengan hati yang berdebar dan rasa penuh cinta terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya ketika Al-Bastami ini tadi dalam keadaan as-sukar, keluar daripada mulutnya nutqi bi kalimat, keluar daripada mulutnya min famihi subhani. Okey, ini adalah as-sukar. Seterusnya asy-syatahat. Lughatan innaha harakah sariyah al-ashkhas kaseeran fil hubbi ثم تصدر تعابير غريبة عن المستمع حتى لا يفهم أحد التعبير إلا من له الإنزاه والفهم واسع. ومثال البسطامي ينطق بعبارة غريبة طوبى الإنسان خطيئته لكنني ليست كذلك أقول لا إله إلا الله فقد. أبو يزيد يتوب بكلمة شهادة لأن اللفظ وصف الله بأنه لا يزال بعيدا من صوفي وكونه وراء الكواليس. أراد أبو يزيد أن يكون في حضرة الله وجه الله مباشرة وكله
لا إله إلا أنت. فقال أبو يزيد بهذا الحب أنا لا يطلب من الله غير الله مما سبق فيبدو أن البسطامي قريب من الله لكن الاتحاد معه لم يكن حدث على أكمل وجهه. Okey, asyatahat ni adalah bermaksud satu gerakan. Gerakan ni adalah satu harakat sir, yang mana satu gerakan rahsia daripada orang yang sangat cinta. Lalu apa ungkapan-ungkapannya yang didengar oleh pendengarnya adalah yang aneh-aneh, sehingga kan hatta la yafhum ahad at-ta'bir, sehingga tak ada orang yang faham apa yang diungkapkan kecuali orang yang diberi kemuliaan ataupun diberi pemahaman yang luas. Contohnya Al-Bustami ni, dia mengeluarkan kata-kata yang mana manusia bertaubat daripada kesilapannya, tetapi tidak kepada aku. Dia hanya mengatakan aku hanya mengucapkan tidak ada Tuhan selain Allah. Abu Yazid dia bertaubat dengan syahadat, kerana lafaz itu menggambarkan Tuhan masih jauh dari sufi dan berada di belakang tabir. Okey, di belakang tabir. Dan Abu Yazid ni tadi dia inginkan berada di hadrat ilahi, berhadapan dengan Allah, dan mengatakan tidak ada Tuhan selain engkau, tidak ada Tuhan selain engkau. Jadi kecintaannya itu Abu Yazid, dia mengatakan aku tidak meminta dari Tuhan selain Tuhan. Maksudnya dia tak minta benda lain selain daripada Allah Subhanahu Taala. Dari pernyataan ni, daripada pernyataan ini, nampaknya Al-Bustami ni tadi dia sudah dekat dengan Tuhan, tetapi perasaan kesatuan ataupun al-ittihad tadi belum terjadi dengan sempurna. Okey, yang seterusnya adalah zawal al-hijab. Zawal hijab huwa hal zawal as-sufi mushtaha illa Allah kama kana hal ma'al halaj lima balagha faqala masruru bi liqa'i rabbih inni uriduka la uridu minka al-jawab walakin uridu minka huwa at-ta'zib. Okey, yang seterusnya adalah zawal hijab. Zawal hijab adalah keadaan yang mana seorang sufi tidak ada lagi yang diinginkan kecuali Allah. Apa-apa yang dalam dirinya hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Sepertinya berlakunya dia hal dia yang kenikmatan berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia pun berkata, aku ingin engkau, aku tidak ingin dari engkau satu pun balasan, tetapi aku inginkan dari engkau adalah siksaan. Jadi bukannya mudah untuk kita mencapai kenikmatan ini. Okey, seterusnya adalah ghalabatus syuhud. هذا المكان فوق المكان والوقت فوق الزمان هنا ليس كذلك يسأل مرة أخرى لماذا وكيف يحدث هذا عند المشاعر والواعي والشهادة الصوفي تبليغ زيروتها الفانية ثم نسي نفسه ولا أحد إلا الله إذا سئل من أين وإلى أين لا جواب إلا الله. Okey, ghalabatus syuhud adalah tempat di atas tempat, waktu di atas waktu. Di sini tidak ada pun orang yang menanyakan bagaimana, kenapa. Ini adalah terjadi kerana perasaan dan penyaksian seorang sufi tadi sudah sampai ke puncak fana. Okay. Dia terus melupakan dirinya dan tidak ada selain daripada Allah. Nak tanya dari mana dan ke mana, tidak ada jawapan. Tidak ada jawapan selain mengatakan Allah. Okay, itu adalah ghalabatus syuhud. Okey, baik. Itu adalah 4 perkara yang perlu diperhatikan untuk mencapai fana tadi. Okey, baik. Jadi kita masuk pada tokoh al-ittihad ni tadi. Al-Baynas al-Hayawiyah al-Syakhsiyah. Ni adalah baidatah untuk Al-Bastami tadi. Okey, baik. Al-ismu Al-Bastami huwa Abu Yazid Taifur bin Isa bin Surusian Al-Bastami. Walada fil Bistam fil Bistam ihda madan qada qamis. Okey. Baladal Farsu am 188 Hijrah ataupun 804 Masihi. Kana waladihi Isa ahad syakhsiyat fi Bistam baina kanat walidatihi mati'ati wa nusuk summa rafa'ihi fi a'ilah madiniyati درس القرآن في شبابه حتى الخوض في ودراسة الحديث النبوي وفقه مذهب الحنفي لذلك بالإضافة إلى كونه صوفيا فإنه لا يزال
يدعم الشريعة أيضا كثيرا في الحب على علم الكلام. لا توجد معلومات متاحة أنه كتاب الكتاب كما هو الحال مع الشخصية الأخرى. Okay, nama lengkap dia adalah Al-Bustami. Al-Bustami tadi adalah nama lengkap dia adalah Abu Yazid Taifur bin Isa bin Surusyan Al-Bustami. Okay, dilahirkan di Bistam, salah satu kota di daerah Kumis, Persia, tahun 188 Hijrah ataupun 804 Masihi. Ayah dia adalah seorang tokoh juga di Bistam dan ibu dia adalah seorang yang taat dan seorang yang zuhud juga, dibesarkan dalam keadaan yang dibesarkan di dalam keluarga yang beragama. Dia belajar Al-Quran, bahkan juga mendalami hadis-hadis Nabi, serta dia faqih dalam mazhab Hanafi. Dia belajar ilmu mazhab Hanafi. Di samping dia seorang sufi, dia menjunjung tinggi syariat serta menjunjung tinggi dan cintalah terhadap ilmu kalam, fil hubbi ilmu kalam. Tidak ada dapat maklumat lah daripada bahawa dia menulis buku sebagaimana tokoh-tokoh yang lain lah. Sekarang ini tak ada, kecuali daripada ajaran-ajaran beliau dari catatan-catatan muridnya. Okey, baik. Al-Khatimah. Al-Ittihad min ta'alim at-tasawuf allati ja'a biha Abi Yazid Taifur bin Isa bin Surusyan Al-Bastami Sufi ala mustawa al-Ittihad yash'uru bi annahu mawahin ma Allah. Mustawa zalika yadullu ala anna al-habba wal-habib asbahan wahidan hatta yatamakkinu ahaduhum min al-ittisal bil akhar qailan marhaban yatimu tahaqqiq al-ittihad min khilal al-bashar wal-baqa. فناتت من الشعور بالواعي لوجود جسم الإنسان الإجمالي من خلال الاندماج معه الله. إن الواعي متحد بإرادة الله دائم حتى الولادة بعض الخطأ مثل السبحاني. Okey, baik. Kesimpulan daripada Al-Ittihad ni, Al-Ittihad adalah satu ajaran tasawuf yang dibawa oleh Abu Yazid Taifur bin Isa bin Surusyan Al-Bustami, seorang sufi yang berada pada tingkat Al-Ittihad, merasa dirinya bersama dengan Tuhan. Yang ini tadilah yang kita bincangkan, dia bersama dengan iradat Tuhan, dia bersatu dengan iradat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu tahap, satu tingkatan yang menunjukkan bahawa yang mencinta dan dicintai telah menjadi satu, sehingga salah satu daripada mereka memanggil, "Hai aku." Okey, baik. Al-Ittihad dicapai dengan melalui fana dan baqa. Fana merupakan kita membuang perasaan yang adalah dalam tubuh kasar kita sebagai manusia dan menyatu dengan Tuhan. Kesedaran bersatu dalam iradah Tuhan bersifat menetap sehingga lahirlah ucapan-ucapan tertentu seperti Subhani. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.